Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kurang 30 minit kami akan bersama dengan anda, dan untuk melengkapkan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, saya kira tidak lengkap kalau kita tidak membawa penonton kita untuk kita bercakap juga mengenai bagaimanakah untuk kita terus mengukuhkan dan juga memperkuatkan kesihatan mental kita. Iya, kita hari ini berbicara mengenai merentas negeri. Kalau tadi kita bersama dengan rakan kita di Kelantan dan juga Terengganu untuk memberikan perkembangan terkini aliran trafik. Ini untuk slot terakhir kita nak berbicara mengenai emosi dan mental kembali pulih. Apa yang pulih ni, Ridwan? Ada persoalan di sini. Adakah dengan memberi kebenaran rentas negeri ini, kesihatan mental kita, apa yang kita lalui selama 2 tahun ini akan kembali pulih? Sebab ada sesetengah golongan untuk menghadapi dalam fasa 2 tahun ini masalah keuangan, masalah hilang pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak dan sebagainya. Ia memberi tekanan dan beban kepada mereka untuk menerima dan juga untuk menghadapi perkara ini. Jadi apabila kebenaran rentas negeri ini dibenarkan, bagaimanakah keadaan emosi? Jadi kita bersama dengan Puan Nor Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, menerusi talian Google Meet untuk kita bercakap mengenai perkara ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Rizwan, Syafiqah? Alhamdulillah. Baik. Sihat. Baik, di awal sewaktu kita mula-mula menghadapi pandemik ini, masa itu semua orang panik. Segala-galanya panik, pembelian panik, kemudian orang pun tidak mengetahui apa yang terjadi kerana SOP pula lagi-lagi tidak memberikan kita kebenaran untuk merentas negeri. Lagilah orang panik, bertambah juga dengan marah sebab tidak boleh rentas negeri. Tetapi lama-kelamaan apabila kita dah menjadi biasa dengan keadaan ini, sampai kita berada di satu fasa yang kita sebut sebagai cognitive miser, di mana dah biasa sangat dah. Ini yang kita risau sebenarnya. Kita risau, Ridwan, keadaan ini sebenarnya. Pandangan daripada Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Okey, menarik soalan tu, betul. Okey, kita dapat lihat di sini bahawa PKP, kawalan pergerakan dan juga COVID-19 ini sebenarnya secara tidak langsung merubah lanskap kehidupan rakyat Malaysia secara total. Betul. Okey. Jadi di sini bila kita cakap perubahan, ia merupakan pelbagai aspek. Okey, yang saya nampak sebagai aspek psikologinya, dari segi sosial, dari segi kewangan, dari segi emosi dan dari segi mental. Dan kita juga dapat lihat isu-isu kesihatan mental juga sebenarnya seiring dengan keadaan pandemik kita. Benar? So, bila bercakap tentang cognitive miser, itu pun sebahagian daripada ilmu-ilmu psikologi. Kalau dalam bahasa Melayunya kita faham adalah kemalasan kognitif. Okey, ia melihat bagaimana manusia ataupun individu itu cenderung untuk mencari jalan pintas atau jalan yang lebih cepat dalam membuat keputusan. Okey, dan kita lihat konsep ataupun prospek dalam pandemik ini. Okey, bila kita pada satu tempat yang terlalu lama, bila berkurung terlalu lama, tak boleh keluar rumah, kan? Kanak-kanak pun tak boleh pergi sekolah, semua ada di rumah. Rumah tu dah macam organisasi. Rumahlah sekolah, kan, rumahlah tempat kerja ibu bapa dan sebagainya, dan berdapat peluang untuk merentas negeri. Okey, dia tak fikir dah, okey, apa-apa jadi pun nak keluar juga. Betul. Alright. Okay, sebab kita faham dari aspek acceptance and commitment ni Rizwan dan Syafiqah, iaitu acceptance, choose and take action. Kita terima keadaan sekarang. Saya kira rakyat Malaysia terima walau bagaimanapun dengan pandemic fatigue atau kelesuan pandemik ini membuatkan kita berfikir dalam cara yang we call it mental shortcut, cara mudah. Okey, kita tak rasa itu salah. Okey, semua menjadi nature kepada manusia yang tidak gemar untuk berfikir secara mendalam. Sebab itu kita lebih suka untuk menilai, kita lebih suka untuk menghakimi. Okey, jadi dengan melihat dari aspek pandemik ini, sebenarnya ia membantu kita juga dan juga memberi kesan impak dari segi kognitif dengan cara kita berfikir, cara kita fokus, cara kita membuat keputusan. Walau bagaimanapun, perlu untuk kita faham, terbuka menerima peluang untuk rentas negeri. Bila kita terbuka, kita perlu juga aware, memberi kesedaran. Kita sedar tak bila kita nak merentas apa risiko dia, apa SOP perlu kita ikut, apa yang Kementerian Kesihatan Malaysia dah tetapkan guideline untuk kita
rentas. Untuk sekarang ni bukan nak rentas ke nak balik kampus sekarang bukan macam dulu dah ya Ridwan Syafiqah kan pack barang balik. Sekarang kena buat self tasting punya saliva tu kan dan juga berbagai lagi traffic kita kena tengok, kena pastikan ibu bapa di kampung juga sudah fully vaccinated. That's so very important. Dan kita nampak perkara ini sebenarnya seiring dengan keadaan semasa. Jadi penting untuk rakyat Malaysia faham dan jelas dengan keadaan semasa supaya kita tidak membuat keputusan, tidak bertindak mengikut kemahuan kita tanpa berfikir kepada keperluan orang lain. Jadi jom pendengar dan juga penonton Selamat Pagi Malaysia berkongsi apa yang anda rasa. Kalau anda ada soalan boleh saja telefon kami di 03-2282-9841. InsyaAllah Puan akan memberi pandangan terhadap pandangan yang anda kemukakan sebentar saya lagi. Baiklah Puan. Apabila kita diberi kebebasan ini, ia merupakan satu orang kata release stres lah dalam keadaan tekanan. Mungkin ada setengah masyarakat yang mengalami tekanan yang agak teruk. Jadi apabila memberi kebenaran ini, dia memang release sangat stres dia. Bagaimanakah dengan cara kita release stres ini dalam masa singkat ini, contohnya dapat cuti seminggu dan sebagainya, ia mampu untuk mengubah dan juga memberi perkembangan yang positif terhadap kehidupan selepas kita bercuti ini untuk menghadapi tekanan dan sebagainya. Alright, terima kasih Tuan. Betul tu. Sebenarnya kan bila kita stres, badan kita dia merembes banyak hormon kortisol. So untuk mengurangkan hormon kortisol ni, untuk balance dengan kehidupan kita, kita perlu buat sesuatu yang pleasurable. Bila kita buat sesuatu benda yang menggembirakan, buat kita happy, kita rasa distract ataupun kita dapat alihkan perhatian daripada perkara yang memberi tekanan, badan kita merembeskan lebih banyak hormon dopamin. Hormon dopamin ni adalah we call it hormon gembira, happy hormone. So saya rasa bila dapat berpeluang untuk bercuti ni, satu yang sangat tenang dan mengembirakan semua orang. Bukan sekadar nak pergi bercuti di luar negara, sekadar tak boleh cross kan. Dalam negara, keluar daripada rumah tu satu nikmat yang sangat besar. Baik, kita lihat daripada hierarki keperluan Maslow ya, Syafiqah dan juga Ridwan, di mana dia beliau meletakkan keperluan fisiologi kita paling penting. Keperluan fisiologi ini adalah seperti tidur, makan, asas. Dan yang kedua adalah safety. Safety ini termasuklah dari segi aspek financial, dari aspek ketenangan dalam kehidupan kita, kelapangan, something yang pleasurable. Sebelum kita mencapai satu tahap yang lebih tinggi iaitu love and belonging. Dan self-esteem kita sendiri. Banyak kajian dijalankan. Saya pada baca beberapa artikel yang berkaitan dengan how travel can lessen the stress level untuk setiap individu. Memang diakui bahawa stres ni boleh mengurangkan. Satu, dan yang kedua, bila kita cakap tentang stres dan juga bercuti, ia bukan saja kita nampak bercuti kena pergi tempat yang extravagant atau tempat yang hebat-hebat. Tak. We don't need luxury to have a holiday. To some people, mereka meletakkan bercuti ini adalah mungkin sekadar boleh dine in dengan keluarga, spend the whole time dengan family tanpa memikirkan soal kerja. Sebab sebelum ni kan kita bekerja pun di rumah. Setengah orang kerja di rumah, bersekolah. Dan sekolah pun akan dibuka tak lama lagi. Itu pun menggembirakan sebenarnya untuk kanak-kanak terutama kan. Mereka melihat bila keluar daripada rumah. They have been in cabin. We call it cabin fever. Diilangkan kanak-kanak for quite some time. So bila berpeluang untuk bersosial, keluar dan mereka akan rasa lebih tenang. Selesa kerana dia punya skop dia untuk dia berkomunikasi tu lebih luas. Jadi bila dia kembali untuk nak kembali ke sekolah, nak kembali ke tempat kerja, kita akan rasa lebih selesa. Kita tak nak pulang ke tempat kerja dalam keadaan kita pun tak stable secara emosi. To be honest ya, kita sering menidakkan keperluan dan kepentingan self-care. Nampak macam mudah. It's too mainstream to talk about self-care kan. Bagaimanapun semudah kita berexercise, semudah kita menjaga makanan yang baik, mengambil masa, ruang untuk berehat sangat penting. Untuk kita menjamin stability kita sebenarnya. Sebab dia membantu cara kita berfikir, cara kita bertindak juga. Kalau kita serabut kan, Syafiqah dan Rizal, pening, tak boleh buat keputusan, kita akan jadi marah. Bila kita marah, bukan marah kat diri sendiri juga, dia boleh kesan kepada orang lain.
So bantulah dia untuk distract sekejap, mengalihkan perhatian kita kepada satu yang menggembirakan, supaya kita akan berasa lebih tenang untuk kita menghadapi fasa peralihan pandemik kepada endemik ni. Kita tak boleh lari daripada COVID kan, dia akan jadi sebahagian daripada hidup kita. Betul. Itu penerimaan yang paling penting yang saya kira rakyat Malaysia perlu memahaminya. Self-care penting, self-love pun penting, dan bahagia setiap orang berbeza-beza. Tak semestinya rentas negeri. Mungkin tidur atas katil pun itu bahagia dia. Betul. Kita kena hormatilah kebahagiaan. Kita ada pemanggil. Puan Nur Aini berada dengan kita bersama di talian sekarang. Assalamualaikum Puan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Saya jawab kembali. Waalaikumsalam. Nak kongsi, nak beri pandangan. Okey, silakan Puan. Puan kata. Betul macam Puan kata. Kita ni Tuhan bagi sakit. Kita duduk di rumah. Kita dah COVID. Dah kita pun dah. Mula saya pun tak mahu buat cucuk-cucuk tu. Dah cucuk. Alhamdulillah Allah bagi sihat badan. Kita pun boleh duduk di rumah. Dah rentas-rentas tu. Kita pun Alhamdulillah lah. Macam Puan kata tu. Kalau kita tidur di rumah. Walaupun kita tidur tempat tak selesa pun hati kita senang. Betul. So, Alhamdulillah. Walau tempat elok pun kalau kita hati tak selesa, memang kita tak dapat apa. Betul, Puan. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah lindungkan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Puan ada pergi mana-mana ke? Kebenaran rentas negeri? Mungkin nak cepat nak pergi rentas lah tu. Okey, mungkinlah. Okey. Ataupun menunggu pulang anak ke kampung. Kan, saya nak menyambung tadi mengenai cognitive miser itu tadi. Sebab apabila sekarang ni emosi dan juga mental kita hampir kembali pulih, satu permasalahan apabila kita dah hidup terlalu selesa. Kalau dulu kes naik 1,000, 2,000 kita dah bimbang. Sekarang ini kes tak turun-turun, dia masih lagi di 8,000. Orang macam biasalah. Dia dah sampai ke fasa itu. Jadi sekarang ini permasalahan kepada pihak kerajaan. Bagaimana sebenarnya untuk menasihati mereka ini, mungkin bukan secara menggunakan denda lagi, tapi dari segi psikologinya. Bagaimana Puan? Secara psikologi bagaimana? Okey. Sebelum itu saya nampak tadi daripada Changlun Kedah kan. Okey, saya nampak Kedah pun saya dah happy. Kampung saya tu. Tak tahu nak merentaskan. Okey, betul. Betul. Sekarang ni kan kalau kita nak number 10,000 pun okeylah, 10,000 tak dulu 20,000. Betul tak? Betul. Okey. Sebab macam I even question myself, kenapa kita boleh rasa macam tu? Kenapa cara kita berfikir buat kita rasa macam terlalu pendek dan kita melihat itu adalah satu kebiasaan. Sekarang ni rakyat macam cuba normalize the abnormality. Untuk menormalkan yang tidak normal. Okey, dengan numbers. Kenapa perkara itu terjadi? Satu, sebab kita dah sampai broadest coverage of vaccination. Okey, dah sampai satu coverage yang agak luas, 90.4% saya kira. Jadi keselesaan ada di situ. Okey, dan yang kedua, bila kerajaan kata dah boleh dine in. Okey, maksudnya kita dah selamat. Kita dah tak dah selamat. Sebab tu kontinu kita dah fikir shortcut tu sahaja. Saya dah selamat, dah secure. Dan dah government cakap macam tu, mestilah okey. Tak semestinya ya. Kadang-kadang saya lihat kerajaan memberi ruang untuk membuka pada rakyat Malaysia untuk memulihkan ekonomi, untuk menjana kesihatan mental rakyat Malaysia ni juga, memberi peluang. Dan pada masa sama, peranan perlu dimainkan bersama. It's togetherness, kebersamaan. Okay, kita tak boleh nak mengharapkan kerajaan sahaja untuk menjalankan compound, untuk menjalankan PKP, membuat perkara-perkara yang saya kira akan menimbulkan kemarahan, dan ada kalanya kita nampak dah tidak relevan lagi untuk kerajaan buat demikian. Okey, so jadi peluang yang kerajaan berikan kepada kita, saya kira Kementerian Kesihatan dan juga Perdana Menteri kita memberi peluang kepada rakyat Malaysia dan membuka ruang kepada ekonomi juga yang memberi kesan yang sangat besar kepada individu dan secara keseluruhannya. Okey, jadi kita perlu melihat perubahan dan adjustment ni. Macam ni kita nak menyubahsuaikan diri kita, keadaan sekeliling kita, dengan keadaan yang ketidakpastian. Kita nak berharapkan supaya dah pulang balik kampung ni tak adalah lagi ada kluster ataupun ada kes-kes yang banyak walaupun kita rasa kita dah divaksin. Okay, itu bukan maksud kita dah
selamat, dah fully shield, dah boleh protected, selamat. Tak semestinya. Okey, walau bagaimanapun kita akan lebih rasa selesa dan secure, safety net itu ada bila kita lebih kepada simptom tu akan kurang. Okey, dan kita rasa lebih selamat dan selesa untuk kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang lain. Kalau kita pergi makan kan juga Ridwan dan Syafiqah, hanya yang divaksin saja boleh masuk. Kita rasa selamat. So orang sekeliling aku ni sebenarnya dah semua vaccinated. So kalau ada pun mungkin very low risk macam tu sebagai contoh. Alright. So kita melihat perkara ini sebenarnya sedikit sebanyak perlu rakyat Malaysia mengubah menstruktur semula cara kita berfikir, cara kita bertindak. Kerana apa yang kita fikir, apa yang kita baca di social media sebagai contoh, apa yang kita dengar juga menentukan bagaimana kita bertindak. Wan, sewaktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, macam kita faham ada yang hilang pekerjaan. Jadi setengah golongan ini, dia develop sifat-sifat yang negatif ketika waktu yang sangat sukar. Contohnya, makin cepat marah, makin cepat sensitif dan sebagainya. Jadi apabila kebenaran rentas negeri dibenarkan dan juga sedikit kebebasan demi kebebasan kita berikan kepada rakyat, adakah dengan kebebasan ini mampu untuk mengubah kembali sikap-sikap negatif itu kembali kepada sikap yang asal mereka dahulu, iaitu tidak cepat marah, tidak sensitif dan sebagainya? Okey, soalan yang menarik sebenarnya berkaitan dengan kesihatan mental, betul? Okey, bila kita melihat simptom-simptom kenapa berlakunya kemurungan, keresahan dan tekanan yang melampau, antara salah satu simptomnya adalah berada di satu tempat yang terlalu lama. Okey, ataupun kurangnya sokongan sosial, kurangnya pergerakan. Okay, dan juga kurangnya interaksi sesama mereka yang kita rapat. Mungkin kita dapat secara betul, walau bagaimanapun sebagai manusia kita hilang human touch di situ. Maknanya dah berpeluang. Okey, bukan maksud kita boleh peluk sesuka hati sekarang ya. Sekurang-kurangnya kita berjumpa secara bersemuka itu sebenarnya memberi peranan yang sangat besar untuk kita membantu dalam meningkatkan kita punya kesihatan mental. Sebab ada kajian juga yang mengatakan bahawa dengan travel, dengan berjumpa, ini juga sangat memberi kebaikan dan faedah kepada kesihatan mental. Okey. Saya melihat contoh di sini kes-kes yang saya terima, tekanan yang ada itu sebenarnya lagi luas. Lagi orang kita menjadi membuat bertambahnya PKP dan juga sekatan pergerakan dan sebagainya. Kerana bila mereka, setengah orang bila stress atau depressed, mereka lebih gemar untuk keluar daripada situasi berkenaan. Tapi tak boleh keluar pergi mana? Okey, dan kita dapat lihat juga daripada WHO, World Health Organization punya statistik, even dalam diri Kementerian Kesihatan Malaysia juga, kes-kes bertengah depression yang saat ini meningkat disebabkan oleh sekatan pergerakan ini dan juga COVID-19 kerana keresahan kepada ketidakpastian. Jadi bagaimana rakyat Malaysia nak mengubah suai keadaan sekeliling, perasaan marah. Of course sekarang ni kan kalau kita tak boleh masuk, tiba-tiba handphone tu tak boleh berfungsi. Saya beri contoh, kadang-kadang kita buka phone kita, tiba nak scan masa tu tak boleh. Tiba rasa macam kita nak marah pun ada juga. Okay, keadaan kita macam tak stable. Your feeling are valid. Okey, walau bagaimanapun kita boleh kurangkan dengan cara kita meminta bantuan sekiranya kita perlu. Kita adakan self-care yang baik. Pasal kira kan sejak berlakunya pandemik ini, blessing in disguise we said. Ya, banyak juga NGO, stakeholder yang lain, Kementerian Kesihatan Malaysia juga menyediakan pelbagai platform untuk rakyat Malaysia mendapatkan bantuan secara atas talian. Apabila Puan menyentuh mengenai bantuan tadi, kita difahamkan juga Puan ada terlibat dalam satu simposium. Mungkin Dr. Puan boleh kongsikan? Okey, Via. Pada 20 hari bulan 10, minggu depan itu hari Rabu, insyaAllah kita akan adakan satu simposium bersempena dengan Bulan Kesihatan Mental dan Kawasan Kebangsaan yang bertemakan peralihan endemik, kebersediaan dalam kesejahteraan. Bagaimana rakyat Malaysia boleh bersedia dalam keadaan fizikal dan mentalnya stable. Okey, dan kita ada beberapa pakar-pakar yang alhamdulillah sangat hebat untuk berkongsi pengalaman yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial, psikologi
psikologikal dan juga dari segi aspek kesihatan mental untuk kita rakyat Malaysia lebih bersedia dan mampu untuk melihat bagaimana peralihan ini membuka ruang landscape kita yang lebih baik dan lebih sempurna insya-Allah. Tenang dalam peralihan endemik insya-Allah. InsyaAllah kita akan tenang dan juga kita akan membiasakan dirilah dengan keadaan norma baru apabila kita beralih kepada fasa endemik. Terima kasih kepada Puan Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psikologi Kaunseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban, dalam memberikan buah fikir mengenai bagaimanakah emosi dan juga mental kita boleh kembali pulih apabila rentas negeri dibenarkan. Terima kasih, Puan. Selamat balik ke Kedah, Puan. Ya Allah, nak balik tak lama dah ni. Baiklah, kita berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda semua. 3 jam kami bersama dengan anda bermula pukul 8 pagi. Banyak pengisian kami berikan kepada anda, terutamanya apabila sedikit kebebasan diberikan. Jadi jangan lupa kepada anda, rentas negeri dibenarkan, pandu berhati-hati ketika pulang ke kampung. Ya, dalam pada kita menyambut kegembiraan ini, ingatlah ada juga mereka yang kehilangan orang tersayang akibat pandemik COVID-19 dan mungkin sekarang ini dah tak ada kampung untuk balik. Jadi orang-orang macam ni kita jangan lupakan kenapa masalah ataupun kesihatan mental ini perlu terus kita sama-sama santuni. Betul. Jadi ambil masa ini, ambil peluang ini, kita release tension kita. Kita buatlah apa yang kita ingin buat, tetapi dengan syarat kita kena ikut SOP. Saya Ridwan dan saya Syarika. Terima kasih kerana bersama dengan kami berdua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Khalifah, hampi balik lagu penutup kita. Jom balik Sabah. Saya nak balik Terengganu. Cik balik mana insya-Allah rumah orang tua. Boleh balik mana, 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 boleh balik. Cik rentas negeri